Okey, malam ni saya cuba sambung ini ya, topik yang apa nama, sambung lagi ya. Kita tengok sambungan yang semalam. Kita hari ini kita cuba tengok persamplean. Semalam kita dah tengok apa nama, beberapa perkara berkaitan dengan um, reka bentuk kajian. Antaranya yang boleh kita kenal pasti reka bentuk kajian kuantitatif, and then kita ada pilihan reka bentuk kualitatif, and then satu lagi reka bentuk gabungan, iaitu menggabungkan antara kuantitatif dan juga kualitatif. So itu antara reka bentuk kajian yang boleh dikenal pasti. So nanti bila you nak buat projek PSM, projek sarjana muda, so itulah antara option yang boleh difikirkan dalam memilih apa reka bentuk yang sesuai untuk kajian kita. Saya dah contohkan eksperimental, kemudian kajian penerokaan, macam eksperimental ataupun kajian korelasi, kajian yang melihat pengaruh, kesan, itu jelas menunjukkan kajian kuantitatif. Manakala kajian penerokaan, pengalaman individu secara menyeluruh, secara mendalam, itu merujuk kepada kajian kualitatif. Kualitatif. So jadi bila kita kata kualitatif dan kuantitatif itu, bila kita merasakan perlu digabungkan untuk menjadikan kajian kita tu lebih komprehensif, dan kita menggunakan kaedah ataupun reka bentuk gabungan. Reka bentuk gabungan. So itulah antara pilihan-pilihan yang boleh dipikirkan. Now, hari ini, malam ni kita cuba discuss berkenaan dengan persamplean. Ini selepas kita bercerita tentang reka bentuk tu, kita bercerita pula berkenaan dengan persamplean. Macam mana kita memilih sampel. Katakanlah kita nak mengkaji tentang yang macam semalam, saya dah sebut, kita cuba nak mengkaji berkenaan dengan apa nama tu, guru-guru teknikal, guru-guru teknikal di sekolah, guru-guru teknikal di sekolah. Jadi itu merupakan kumpulan subjek yang akan kita kaji. Alright, yang akan kita kaji. Sekarang ni kita dah kenal pasti kita nak kaji guru-guru teknikal. Masalahnya sekarang adalah macam mana kita nak pilih mereka tu. Itu dia punya perkara-perkara yang termasuk dalam aspek persamplean, populasi dan persamplean. Okay? Ini jadi kaedah ataupun prosedur persamplean ini, prosedur persamplean membolehkan kita memilih orang yang tepat. Itu ceritanya macam itulah, orang yang tepat, orang yang betul. Dalam kalangan guru-guru teknikal tadi, kita dapat memilih dengan menggunakan prosedur tertentu, memilih dengan tepat, untuk kajian kita, So itu penting, itu penting. Jadi ada beberapa perkara ataupun konsep, jadi yang perlu kita faham sebelum kita memikirkan apa prosedur persamplean yang apa tu kita boleh gunakan dalam membantu kita untuk memilih kita punya subjek kajian daripada kalangan guru teknikal. So, jadi malam ni saya cuba gunakan kumpulan guru-guru teknikal tadi yang kita sebut semalam supaya kita lebih jelas dan faham macam mana proses kita lakukan. Nah, persamplean adalah proses mendapatkan sampel daripada populasi. So, satu proses yang kita buat untuk mendapatkan sampel daripada populasi. Mana populasi, perbezaan antara populasi dengan sampel ni. Populasi tadi kita kata guru-guru teknikal, right? Guru-guru teknikal. Katakanlah guru-guru teknikal di Kuala Lumpur. So, kumpulan populasi, populasi kajian kita adalah guru-guru teknikal di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur.
So katalah dalam Kuala Lumpur tu guru-guru teknikal ni ada 800 orang semua in total, 800 orang. Ataupun banyak sangat kita ambil 500 lah. 500 orang. Satu KL tu ada guru-guru teknikal. Jadi untuk mengkaji ataupun menggunakan 500 orang ini, kadang-kadang kita tak mampu. Satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada prosedur tertentu yang boleh kita gunakan untuk memudahkan proses kajian kita. Jadi kalau ada 500 tu sebenarnya, kalau ikut prosedur tertentu tu, kita tak perlu ambil 500. Sebab daripada kajian-kajian lepas, sudah menunjukkan bahawa walaupun kita ambil sebahagian daripada 500 orang itu, dari segi kesahan, kebolehgunaan data yang kita ambil daripada kumpulan individu sampel tadi itu sebenarnya sudah memadai, iaitu sebagai mewakili keseluruhan 500 guru-guru teknikal. So itu dia punya konsep mudah dia lah. Kalau nak faham beza sampel dengan populasi, okey, populasi. Katalah kalau you pergi shopping mall tu, kadang-kadang ada orang jurujual ataupun promoter. Promoter tu dia memberikan sampel yang kecil-kecil. Katalah shampoo ke apa ke, kopi ke apa kan. Sampel ni kecil saja. Kalau shampoo tu mungkin satu sachet tu boleh digunakan untuk sekali mandian cuci kepala. So itu dia bagikan secara percuma, bukan untuk dijual. Kenapa dia bagikan secara percuma? Kerana nak memasarkan ataupun memperkenalkan produk mereka. Jadi untuk memastikan bahawa mereka ataupun pelanggan ni dapat mencuba ataupun merasai produk baru tersebut, maka dia berikan sampel. Jadi dia ambil daripada keseluruhan. Katalah shampoo tu diambil sedikit, dibungkus pack kecil-kecil daripada tangki besar shampoo tu. Jadi diambil kecilkan satu sebagai sampel. Jadi ini bermakna kalau kita perhatikan macam tu, sampel yang diambil itu adalah daripada shampoo yang sebenar. Jadi kalau kita tengok balik kepada kita punya perbincangan ni, sampel ni, katakanlah tadi populasi guru-guru teknikal di KL ada 500 orang. Jadi prosedur yang kita gunakan sebenarnya membantu kita untuk memilih sampel yang sesuai dan mewakili keseluruhan 500 populasi. Jadi kita tak perlu ambil semua sekali. Dengan menggunakan prosedur tertentu yang dipanggilkan prosedur persampelan itu, membantu kita untuk memilih daripada 500 itu. Jadi itulah yang dimaksudkan sampel yang diambil daripada populasi, iaitu guru-guru teknikal yang seramai 500 orang tu. Okey, ada yang nak tanya tentang perbezaan tu? Itu konsep yang umum saja dulu. Alright. Ada apa nak tanya? Silakan. Doktor? Ya. Boleh tak kalau saya fahamkan untuk saya, maksudnya sampel ni adalah satu sasaran kecil daripada populasi tu. Betul tak? Macam tu lah. Kerana apa? Tadi macam saya kata tadi kan, satu, kita tak mampu untuk ambil semua sekali. Alright? Kita gunakan 500 orang. Contoh 500 orang tadi itu. Kerana terlalu ramai. Ataupun di KL tu, kalau 500 orang, kita nak kena round 1 KL. Okay, round 1 KL. So itu cabaran dia lah untuk dapatkan 500. Tetapi yang kedua, kajian-kajian lepas sudah membantu kita. Dia sebenarnya ada formula pengiraan
sampel ni yang diambil daripada jumlah keseluruhan 500 tu. Jadi kita dah tak payah buat pengiraan tersebut sebab dia dah berikan dalam bentuk jadual. Jadual. Nanti saya share sedikitlah jadual penentuan sampel, jadual penentuan sampel. Jadi daripada situ nanti kita diberikan satu kemudahan untuk guna satu prosedur memilih ataupun untuk memilih, bukan ambil semua sekali. Jadi macam tadilah soal yang disebut tu, sebenarnya macam itulah. Maknanya kumpulan sasaran yang kita setkan dalam kalangan yang 500 tadi tu. Okay. Kerana apa? Satu, kita tak mampu untuk gunakan semua sekali. Kedua, sudah ada kaedah ataupun prosedur yang membantu kita untuk memilih sebahagian daripada keseluruhan ataupun populasi tadi itu. Berdasarkan kepada skor nilai kesahan, maknanya sah dan sebagainya. Itu antaranya lah. Okey, boleh macam tu? Boleh. Alright. Ada yang lain tak? Silakan. Ada. Okey, alright. Jadi ini nanti you semak saja ya. Saya cuma nak menekankan beberapa perkara kat sini. Ini tadi yang saya kata populasi ni ya. Saya nak sebutkan dekat sini ada beberapa perkara yang perlu difahami dengan jelas. Yang ini nanti you semak sajalah. Ini cuma bendanya dia disebutkan sepatut menjawab soal sidik, orang seluruh objek atau subjek yang dikaji. Ini benda-benda yang berkaitan yang apa yang kita sebutkan tadi. Tapi yang saya nak highlight kat sini, kaedah persampelan yang boleh kita gunakan dalam membantu kita memilih, bergantung kepada kita punya reka bentuk kajian kita. Okay, reka bentuk kajian kita. So saya tak jelaskan dengan secara detail lah benda ni, tapi saya harap you boleh sambung dengan pembacaan daripada buku supaya lebih jelas. Cuma saya nak ceritakan konsep dia. Jadi dalam bahagian kaedah persampelan ini ada dua pendekatan yang boleh kita gunakan. Satu dipanggil persampelan rawak. Okey. Yang kedua persampelan tidak rawak. Ini saya rasa tentang probability ni, kebarangkalian dengan non-probability ni ataupun tidak rawak ni, saya rasa you pun dah biasa dengar ni bila belajar matematik tu adalah rawak dan rumbu rawak dan sebagainya. Jadi kalau you perhatikan dekat sini, ada dua kaedah yang boleh kita gunakan, iaitu pertama kaedah persampelan rawak dan satu lagi kaedah persampelan tidak rawak. Rawak ni bahasa mudahnya apa? Okey, bahasa mudahnya apa? Inilah dia. Setiap subjek yang dipilih mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Itu rawak. Rawak maknanya setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Okey, itu cerita dia lah. Sedangkan yang tidak rawak ni terbaliknya daripada situlah. Tidak semua subjek mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Itu beza dia. Kalau rawak maknanya semua daripada 500 orang tadi tu, 500 guru teknikal tu, kesemuanya mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Sedangkan kalau yang tidak rawak, daripada 500 itu, tidak semua subjek ataupun 500 orang itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Kerana apa? Ini kita tengok ya. Jadi persampelan rawak mudah ni, kerana tadi kita kata semua orang mempunyai peluang yang sama, jadi kita kata daripada 500 tu, kalau kita guna rawak mudah ni, maknanya semua terpilih. Kita tak fikirkan sekolah di KL tu dia di sini, di Ceras ke, Jinjang ke mana ke, kita dah tak fikir. Okay, kita tak fikir.
ataupun di daerah mana, katakanlah kampung baru ke apa ke, kita dah tak kisah yang itu. Jadi sebab kita nak ambil yang mudah saja. Rawak mudah ni macam soalan macam loteri lah. Dari 500 nama tu kita masukkan dalam, katalah dalam balang ke apa kan. And then kita cabut saja. Pap, siapa saja yang kita nak pilih. Right? Itu kaedah pemilihan. Kaedah pemilihan. Kadang-kadang kita tak gunakan sistem loteri tu yang masukkan nama dan cabut saja kita berapa ramai kita nak. Kadang-kadang kita gunakan jadual nombor rawak. Jadual nombor rawak. Nombor rawak yang kita dah assign kepada 500 orang. 500 orang itu dia adalah nombor rawak yang kita dah set. Jadi kita cabut by nombor. Kita tak nampak nama pun. Itu dia punya lah. Kadang-kadang kalau kita nampak nama nanti kita nampak lelaki ke perempuan. Kadang-kadang kita bias dalam memilih siapa yang kita nak pilih. Tapi bila kita berikan nombor, kita assign nombor, berikan nombor kepada setiap orang tu daripada 500 tu, then kita pilih tu bukan berdasarkan nama tetapi berdasarkan nombor. Nombor ni kita tak tahu lelaki ke, perempuan ke, jinjang ke, kampung baru ke, ceras ke, kita tak tahu mana dia datang. Kampung pandan ke apa ke, kita tak tahu. Jadi itu kelebihan dia lah. Tapi sebelum kita memilih ni, dia ada satu yang mungkin saya boleh share dekat you lah ya. Sekejap ya. Okay, kalau you perhatikan dekat sini, saya cuma nak share dekat you, sekejap ya. Ambil yang inilah. Mana ni ya. Sebenarnya kalau sekarang ni mudah lah. You buka mana-mana pun ada. Okay, ni contoh yang saya kata. Sekejap ya. Okay, saya bisa bagi ni ya. Okey, ini contoh penentuan jumlah sampel, size sampel. Jadi sebelum kita masuk kepada apa nama tu, sebelum kita masuk kepada ini, sebelum kita masuk kepada pemilihan kaedah sampel yang sesuai, kita biasanya kita akan pergi ke sini dulu. Okay, kita nak tentukan berapa ramai kita nak pakai, berapa ramai kita nak gunakan. Kalau you perhatikan dekat sini, ini Krejci and Morgan ni, determining sample size for research activities. So ini dia dah buatkan, ni tahun 70 jadual. Sebenarnya nanti you boleh masukkan sebagai lampiran dalam you punya PSM. Macam mana you memilih jumlah sampel. Jadi kalau sini dia dah buatkan pengiraan yang untuk kita guna. Sebenarnya kalau kita nak kira sendiri pun boleh. Ada formula dia, penentuan size sampel tu. Tetapi sekarang ni dah ada jadual ataupun table for determining sample size. So kita ambil saja jadual ni, kita gunakan. S ini, N ni merujuk kepada populasi. S ini merujuk kepada sampel. Populasi N ni, tadi kita kata 500 kan, 500. Right? Ni nombor 500 Ni 500. So daripada 500 ni, dia punya suggestion yang boleh kita pakai. Jadual ni sebenarnya tak lengkap, dia ada lagi jadual yang lebih lengkap. Nanti saya cuba share dalam e-learning ataupun you sebenarnya boleh cari sendiri penentuan sample size. Jadi kalau 500, ini dia cadangkan you boleh ambil sekitar 217 orang. 217 orang. So itu penentuan dia.
Maknanya tak perlu ambil 500, tetapi dengan ambil 217 orang, ini sudah dikategorikan sebagai mewakili 500 orang. The same thing lah kalau you tengok dekat sini. Dia punya cadangan. 100,000 orang pun, you ambil 384 saja. Tak perlu ramai-ramai. Okay? Kerana apa? Dia sudah menunjukkan, berdasarkan formula matematik tu, sudah menunjukkan. Kalau you ambil 100,000 orang pun, 100,000 ni you ambil semua sekali, bila you analisisnya tidak jauh berbeza kalau kita gunakan hanya 384 orang. Itu dia dah buat kajian daripada tahun 70 ni. Maknanya sebelum tahun 70 tu dia dah buat kajian. Orang dah buat kajian dalam statistik. Walaupun 100,000, you tak perlu ambil 100,000. Kerana apa? Kalau you gunakan semua sekali 100,000, skor yang dicatatkan pun nanti tidak berbeza dengan skor yang dicatatkan kalau kita ambil 384. 384. Jadi itu sebabnya dia cadangkan dalam jadual ini ditentukan, okey, 500 kita boleh ambil sekitar 217. Tapi biasanya kadang-kadang pengkaji ni, bila dia buat kajian, dia tak ambil 217 betul-betul. Biasanya dia akan edar lebih sedikit. Dia katalah 217 ni, dia edarkan 220. Ada setengah pengkaji ni, dia edar lebih sikit tak apa, 230. 230. Jadi dengan harapan kalau diedarkan 230, 217 ni akan dapat diperolehi semula, maknanya dikembalikan ataupun dijawab oleh responden. Itu dia punya idea dia lah kenapa dia edar 230. Okay. Jadi sebelum sampai ke sini, kita biasanya kita akan buat ini dulu. Kita nak tentukan berapa ramai. Bila kita dah tahu katalah 217 ni, baru kita pergi ke sini. Okay? Persampelan. Kita tinggal pilih apa kaedah yang kita nak gunakan. Itu dia punya proses pertama. Alright? Ada soalan? Sikit-sikit. Kita step gitu. Nanti biar mudah faham. Ada yang nak tanya? Silakan. Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan lagi. Alright. Jadi bila kita dah tahu berapa ramai kita nak, sekarang ni tinggal kita pilih apa kaedah yang kita nak gunakan. Pemilihan kaedah ni dia ada beberapa beberapa perkara yang perlu difikirkan. Macam tadi saya kata, kadang-kadang pemilihan guru teknikal daripada kawasan KL ni, kalau guna rawak mudah ni bukan tak boleh, tetapi akan mendatangkan kesukaran kepada kita semasa kita nak mengedarkan soal selidik. Okey. Jadi sebagai contoh, ni saya belum cerita yang mana sesuai untuk kajian kuantitatif dengan kualitatif. Nanti last kali saya cuba highlight semula. Jadi kita kata kalau saya guna kaedah rawak ni, rawak mudah ni, katalah saya ambil semua 500 tu, saya nak ambil 217 saja. So kita tariklah 217 tu, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 217. Ataupun kalau guna nombor rawak tadi, kita jadual nombor rawak, kita pilih je nombor. Sebanyak 217 nombor. Okey, okey, dah dapat 217. Kalau nak ambil sampai 230, kita ambil sampai 230 lah. Macam tadi yang saya kata, nak ambil lebih sedikit. So ambil 230. That's it. Problemnya, bila kita melaksanakan pengedaran soal selidik tu, kita tak tahu. Daripada 217 tu, cikgunya di mana? Okay, cikgunya di mana? Jadi kadang-kadang, seorang ni hanya ada di jinjang atas sana.
Ini seorang ada di selatan, dekat mana Sungai Besi. Sungai Besi tu masuk KL lah. Okay, Sungai Besi. Seorang aja. Atas ada seorang. Ui, matilah. Sana satu, sini satu. Sekolah ni pula ada 20. Yang sana ada 15. Cuma ini satu sana, satu sini. Oh, susah ni nak bergerak. Cuma nak menghantar satu soal selidik. Kenapa kita kena hantar? Sebab kita dah cabut. Kita dah pilih mereka. Itu dia punya etika dia. Bila kita dah pilih, maknanya kita kena hantar. Kita tak boleh, tak boleh lah, jauh sangat lah, tambah yang kat sini. Maknanya kita dah tak menggunakan persampulan rawak mudah. Okay? Itu rawak mudah lah. Mudah dipilih tetapi kadang-kadang tak sesuai dengan kita punya nature, kita punya sampel, kita punya populasi. Kecuali lah kalau kita mengkaji satu sekolah yang besar, guru teknikalnya ada sampai berapa? 500 orang sekolah tu. Tapi mana ada cikgu teknikal sampai 500 orang satu sekolah? Tak ada. Jadi itulah yang berlaku. Kecuali kalau kita kata kita nak mengkaji pelajar. Sekolah tu sangat besar. Pelajar tingkatan 4. Tingkatan 4 itu ada lebih kurang 15 kelas. Ada sekolah tu sangat besar, 15 kelas. Jadi kalau kita perhatikan 15 kelas, 15 kelas, satu kelas lebih kurang katalah average dalam 35. Total ada 525 pelajar tingkatan 4. Katalah sekolah A tu kita nak study tentang pelajar tingkatan 4 sahaja. Jadi tingkatan 4-nya ada 15 kelas. Satu kelas lebih kurang average-nya dalam 35. So total 525 orang. So bila 525 orang tu, ini yang tadi yang saya kata. Kalau satu sekolah macam tu, mudahlah nak guna rawak mudah. Masukkan dalam balang ataupun guna nombor rawak, assign nombor rawak kepada 525 orang ni, and then pilihlah. Kalau kita nak 230 tadi, pilih 230. Dapatlah 230. Dan 230 tu semuanya berada dalam satu sekolah. Tak ada masalah. Kalau dia beza dalam kelas pun, kelas A, B, C, D sampai 15 tu, cuma kelasnya sebelah sana, sebelah sini, sebelah sana, sebelah sini. Dalam jangkauan. Itu tak ada masalah. So bergantung kepada kita punya nature populasi kajian kita. Nature subjek kajian kita. Okay, itu rawak mudah. Sekarang ni ada pilihan lain, iaitu rawak berstrata, rawak berlapis. Kadang-kadang dipanggil berstrata. Okay. Populasi dibagikan kepada kumpulan kecil. Kumpulan kecil. Contoh katalah KL tu dibagikan kepada 4. Kepada 4. 4 kata utara, timur, barat, selatan. Utara, selatan, timur, barat. Bagikan kepada 4. Zon utara, zon selatan, zon timur, zon barat. Zon barat. So katalah KL tu dibagikan macam tu. Kenapa dibagikan? Supaya kalau dibagikan macam tu dia nampak seimbang jumlah cikgunya. Mungkin utara terdapat 125 guru teknikal. Tengok yang selatan, pecahkan selatan, sekolah apa? Pam. Okey, ada 125. Tengok yang sebelah timur, sekolah-sekolahnya pam kira-kira pun sama ada 125. Yang sebelah barat kira-kira pun sama ada 125. So total semua dalam 500 guru teknikal. Alright? Itu menggunakan kaedah persampulan berstrata, berlapis. So jadi memudahkan kita. Kalau pecahannya macam tu, semuanya 25%, 25%, 25%, 25%, 25% daripada total, itu nampak mudah. So 25% daripada 230 berada daripada zon utara. 25% berada daripada zon selatan. 25% barat dan 25% timur. So dia punya portion dia sama. Tapi kalau sedikit berbeza, contohnya 30 atas, sini 20, sini 25, sini 35, then kat situ you boleh nampak. Okay, you boleh nampak. Okay, portion yang 35 maknanya 30%, 35% daripada 230 tadi datang daripada zon selatan. 25% daripada zon utara. 20% daripada zon
timur. 25% daripada zon barat. So ikut persen dia punya lokasi. Kalau utara 25%, maknanya dia mesti ada wakil ataupun daripada 230 tu 25% mesti datang daripada zon utara. Kalau bawah yang zon selatan itu 35%, so dia akan dapat portion 35% daripada 230. Macam itulah lebih kurang. Sekarang ni susah nak dikira-kira ni. Kalau tak pun susah ni. Cuba you tengok. Macam contoh yang saya bagi tadi. Serata tu. Ni contoh ya. Katalah zon utara. Ni sekolah di KL lah ya. Ini zon selatan. Okay. Zon timur. Sekolah-sekolah tu kita bahagikan ikut zon macam tu lah. Sebab kita nak memudahkan kita lah dalam melaksanakan kajian. Okay. And then zon barat. Okay. Ni contoh yang mudah lah. Okay. Katakanlah zon utara tu daripada ni total jumlah keseluruhan guru teknikal, okay, sama dengan 500 orang. Okay. Zon utara bila kira total dari segi pecahan tu daripada 500 itu dia punya pecahan dia 25% berada di zon utara. And then sini 30% daripada zon selatan. Okay. Dah berapa dah tu? 55. So ada tinggal 45. 20% berada di zon timur. And then 25% berada di zon barat. Okay. Now, cuba kirakan ni. 25% daripada 500 berapa? 30% daripada 500 berapa? Cuba tolong kirakan. Ada kalkulator tak? Okey, cuba kirakan. Cukup tak ni? 50, 50. Okey, cuba kirakan. 25% daripada 500. Cuba. 125. Yang utara ni? 125. Yang ini maknanya 125. Yang ini 175. Ni 175? 175. Yang ini? 100. 100? 100. Betul nombornya? Betul, Doktor. Dapat 500 tak? Dapat. Okay, good. Betul. Dapat. Right. Excellent. So, bila you tengok dari segi kalau dipecahkan berdasarkan 500 orang, 500 orang, ini pecahan dia. Tetapi kalau kita ambil semua sekali kan, sekarang ni bila kita guna size sample ni tadi, yang saya kata tadi 500, kita nak pakai 217 sahaja. Jadi sekarang ni kalau kita biasanya kita tak nak ambil ngam-ngam 217, kita kata 230 lah, biar lebih sedikit. At least nanti bila questionnaire itu dikembalikan, at least kita dapat 217. Sebab questionnaire ni biasalah, kadang-kadang orang tak peduli pun, bukan dia pulang balik pun. Dia diperap ke, di apa saya tak tahulah, tapi biasanya macam tu lah. Macam itu, Doktor. Apa dia? Kira macam salah. Mana saya tahu, saya suruh awak kira. Saya kira, saya kata dapat tak? Cuba Selatan tu, Doktor, Selatan 150. Aduh, ni apa ni? Selatan berapa? 150. Ini siapa pakai kalkulator siapa tadi tu? Aduh, ya. Okey. Yang ni betul yang lain betul? Ni betul. Saya semua okey. Okey. Ini kalau kita ambil semua, right? Maknanya inilah jumlah yang perlu diambil mengikut zon.
125 mesti daripada zon utara, 125 mesti daripada zon barat. Tak boleh tak. Itu kalau guna berstrata. Sekarang ni kita tak nak ambil 500. Kita pakai tadi apa? 217. So kita tak nak ambil ngam-ngam. Kita kata saya nak pakai populasi ramai 230 orang. Right? Alright. Now sekarang kira balik. Kirakan balik yang ini. Tapi sekarang gunakan 230. Right. Dapat berapa? Cuba kira. 57.5. 57.5. Tak apa, tulis dulu 0.5 lah. Yang orang ni sebenarnya tak bolehlah 0.5 gitu. Ada orang setengah pula orang je. Tapi tak apa, 57.5. Yang ini? Yang 30 tu 69. 69. Okay. Yang ini? 46. 46. Okay, ni kita roundkan lah ya. 58. Jangan orang ni kena kerat ya. 58. Okay. Dapat berapa total? 200? 231. Alright, lebih seorang tak apalah. Mudah-mudahan nanti bila dikembalikan tu tolak yang tak pulang tak apa. Senyap aja dapatlah 217. Biasanya orang buat kalau lebih tu tak apa doktor. Itulah biasanya orang buat macam tu sebab tadi kan targetnya nak dapat daripada jumlah 500 ni kita target 217 kan pemilihannya tu 217 tapi kalau kita bagi ngam-ngam 217 nanti tolaklah ada yang tak peduli tak pulang balik kadang-kadang tak baca pun daripada 217 dia akan merosot yang pulangkan tu cuma ada mungkin 190 jauh sangat macam tu kan jadi kita naikkan sikit berdasarkan macam tadilah supaya mengambil kira peratus pemulangan soal selidik peratus pemulangan soal selidik. So kita jangkakan pemulangan itu lebih kurang 80%. Katalah 80%, right? Jadi kalau kita hantar 230, 80%, cuba kirakan 80% daripada 230. Berapa? 184. 184. So, kita boleh agaklah at least 184. Jadi, cuba kira 184 itu kalau dia kata 80%, right? 80%. Maknanya pemulangan itu kira 80% tu kira tadi 230 tapi yang kita pilih tadi 217 kan 217. Okey, sekarang ni cuba kirakan 184 ini berapa persen daripada 217. Okey. 217. Berapa persen kalau 184 tu? Cuba kirakan. Daripada 217. 39.9. Berapa? 39.9 takkan 39. Salah. Salah. Kalau kalau 50%, kalau awak bayang 50%, maknanya kalau 50% 100 berapa tu? 117. 108 tu dah 50%. Nah, ini 184. 15.2. Apa ni? 184 daripada 217 berapa persen? Awak kira mudah je 217 tu 50% daripada 217 tu je lah 108 108. Tu dah 50%. Ini 184. 70 ke 80%? 75%. 85. Berapa? 85. 85%. Betul? 85%
Jadi kalau ni saya ambil awak punya kiraan je Tadi Ni betul pun salah nanti awak kira balik Betul tak? Betul lah. Okey, kalau you perhatikan dekat sini, bila dia kata pemulangan 85% daripada 217 217 itu dia tak kira daripada 230. Okey, 230 sebab yang kita kata tadi kita guna jadual ni adalah 217. Jadi bila kata 217 tu, pengiraan 184 ini dikira berbanding 217. So kita kata kita mendapat pulangan sebanyak 85%. Ini dikategorikan sebagai tinggi, sebagai tinggi. Alright. Sebenarnya kalau kajian sains sosial ni, dia kata kalau dapat pulangan, ada setengah buku dia kata kalau dapat pulangan 45% pun sudah dikira bagus. Ini ada setengah buku sebut macam tu. Tapi biasanya yang kita guna pakai, ini bukan benda yang tetap lah. Tapi sebab pemulangan ni kita tak boleh nak harap. Orang nak pulang tu hak dia. Dia tak nak pulang, dia tak pulang lah. Kita tak boleh nak paksa. Nah, biasanya yang yang digunakan, peratusan yang digunakan, peratus pemulangan yang digunakan itu sekitar 60%, 60%, 65%. Itu untuk kajian sains sosial dikira memadai, memadai. Maknanya dah boleh pakailah. Sebab jumlahnya lebih kurang dalam 160 macam itulah 165 daripada 217. Okeylah, not bad. Sekitar 65%. Tapi yang ini kalau 184 maknanya 85%. Tu nasib baik kita berikan 130. 130. Kalau kita bagi 217 tadi mungkin dia akan lebih rendah. Sebab itu setengah-setengah pengkaji dia buat macam tu. Dia berikan lebih sedikit daripada 180. Ini apa nama tu 217 kepada 230. Jadi dia ada dua keadaan kat sini yang you kena faham. Pertama, proses melaksanakan pengumpulan data semasa kita memilih sampel siapa, berapa ramai kita nak pilih, itu semasa kita melaksanakan kajian. Okey. Macam tadi saya kata kita set 230 lah supaya nanti kalau ada yang tak pulang tolak dapatlah 184. At least still sangat tinggi 85%. Itu semasa kita mengumpul data. Ada lagi satu keadaan iaitu semasa kita menuliskan laporan PSM, laporan PSM iaitu PSM2 tu dalam bahagian populasi dan persampelan itu, dalam populasi dan persampelan. Jadi dalam laporan tu you ada dua option. Satu, you nak masukkan, you nak bincangkan, you nak tuliskan proses yang you buat tu 217 tapi you hantar 230, you boleh tuliskan. Okay, sebab you kena kejujuran tu ada kan, so you tuliskan dalam laporan you. Ada lagi satu, you tak tuliskan. You cuma tulis 217. Yang you edar 217. Terserah kepada you lah. You nak laporkan macam mana. Biasanya yang dilaporkan macam tu lah. 230 and then pemulangannya sekian. Itu yang banyak ditemui dalam penulisan. Okay? Ini berkaitan dengan yang tadi saya sebutlah, persampelan rawak. Jadi bila gunakan persampelan rawak macam ni memudahkan kita lah. Maknanya 58 orang daripada utara, 58 selatan, 69 timur, selatan, 46 timur dan 58 daripada barat. Nah, itu kita kena pastikanlah supaya maknanya dia fair lah, ikut percentage dari keseluruhan 230 orang tu. Kita pilih mengikut peratusan yang yang ada pada mereka. Okey, ada soalan kat situ? Ada, doktor. Okey, ini saya tadilah. Satu lagi yang hampir serupa iaitu
persampelan kluster, rawak kelompok, rawak kluster. Tapi yang ini macam contohnya ini kita bagikan contohlah sikap pelajar UTM terhadap etika berpakaian. Sampel pelajar Fakulti Pendidikan. Ini dulu punya ni Fakulti Pendidikan lah, sekarang dah tak ada. Sampel pelajar Fakulti Pendidikan dan Fakulti Kejuruteraan Awam. Right? Jadi kalau kita kata kelompok tu macam di UTM tu dia ada fakulti kan. Jadi dia mengikut pelajar-pelajar di fakulti-fakulti berkenaan. Dia hampir sama dengan serata tu, tetapi dia berdasarkan kriteria tertentu. Okey? Itu kluster. Kadang-kadang ada kluster atas kluster. Ni kadang-kadang pemilihannya terlalu kompleks. Ada ikut daerah lah, negeri lah, sekolah lah, tingkatan macam-macam. Dia kecil. Itu dikata kluster atas kluster tu. Kecil ataupun berstrata tu pun boleh juga macam tu. Daripada yang rawak besar, kecil. In fact kalau tadi kalau kita tengok yang sini pun sebenarnya boleh dikembangkan lagi. In fact dalam zon utara. Right, zon utara. Okey, ada berapa sekolah? Kata sini ada 10 sekolah, sini ada 15 sekolah, sini ada 8 sekolah. Sini ada katakanlah ada 11 sekolah. Dah nak kena kira lagi satu level. Tadi level 1 kita tentukan jumlah bagi zon barat, tetapi dalam zon barat dipecahkan lagi kepada sekolah-sekolah pula. Kemudian kalau nak lebih detail lagi kepada macam itulah sampai peringkat macam tu. Boleh kita buat, tak ada masalah. Bergantung kepada kita punya kesesuaian, Ini tadi yang saya sebutkanlah menggunakan nombor rawak. Kenapa kita kata nombor rawak? Kerana dia punya cerita dia. Kita kalau boleh pilih orang ni tak nak tengok muka, tak nak tengok nama kan. Sebab bila kita kalau tengok nama kadang-kadang dia boleh mengganggu kita punya pemilihan. Nama, cantik nama ni, okey pilih nama ni. Oh ni nama ni perempuan, pilih. Jadi ada sedikit macam gangguan dari segi bias pemilihan. Sebab itu dikata gunakan nombor rawak persampalan secara sistematik. Nanti kalau ada sampelnya nanti saya cuba share dalam e-learning. Okey, itulah dia proses pemilihan sampel secara rawak. Pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka, semua mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai subjek kajian ataupun sebagai sampel kajian. Okey, itu rawak. Jadi nanti bergantung kepada you lah. And then satu lagi yang tadi yang saya kata, persampelan tidak rawak. Dia sebalik daripada itulah. Tadi kalau dia kata semua orang punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai subjek kajian. Tetapi kalau yang tidak rawak ini, tidak semua orang mempunyai peluang yang sama untuk terpilih dalam sebagai subjek kajian. Itu dia punya beza dia. Satu secara terbuka, iaitu rawak, iaitu semua orang berpeluang. Yang ini tidak semua orang berpeluang. Kenapa dia kata tak berpeluang? Sebab ada beberapa perkara yang menyebabkan tidak semua. Ini katakanlah ini accidental. Satu, persampelan tidak rawak secara sukarela. Secara sukarela. Jadi bila sukarela ni, hanya orang yang bersedia untuk menjawab saja. Yang tak bersedia menjawab ni dah tak terpilih dah. Sebab tu dia kata tidak semua orang. Jadi kalau ikut pendekatan yang secara sukarela ni, tidak rawak sukarela ni, maknanya hanya yang sukarela saja menjawab. So kita bagi kepada 500 orang tu, ataupun kita tanya mereka berapa ramai yang bersedia untuk menjawab soal selidik, itu saja yang kita beri. Jadi kalau ada 500, mungkin yang bersedia untuk menjawab dalam 120 orang. Itulah 120 orang. Sebab itu saja yang sukarela. Yang lain takkan kita nak paksa. Kita tak boleh paksa orang.
Yang kedua, pensampelan bertujuan. Dia kata kita meletakkan satu-satu tujuan dalam memilih. Ini yang yang kita kata bergantung kepada kita punya lah. Katakanlah kita nak pilih hanya guru-guru teknikal yang sudah mempunyai pengalaman 10 tahun ke atas. Itu kita set. Saya nak kaji tentang guru-guru teknikal yang telah mempunyai pengalaman 10 tahun ke atas. Jadi kita tahu dah. Sebab kita dah set dia punya tujuan pemilihan tu. Iaitu kita set untuk memilih hanya yang sudah ada 10 tahun pengalaman. Yang bawah daripada 10 tahun dah tak masuk. Itu dia punya cerita. Maknanya itulah kita kata bertujuan secara sengaja. Okay? Itu kita pun boleh set, tak ada masalah. Sebab dia ada kaedah dia. Boleh kita gunakan. Sebab kenapa kita nak kaji, kena pilih mereka yang telah mempunyai pengalaman 10 tahun? Kerana dalam permasalahan kajian kita dah katakan pengalaman ini memainkan peranan penting dalam menentukan prestasi ataupun kualiti pengajaran guru teknikal. So, hanya orang-orang yang sudah ada pengalaman 10 tahun sahaja yang akan dipilih. Nampak? Bertujuan. Jadi tak semua orang terpilih. Yang bawah kita tak pakai. Kemudian satu lagi kuota. Ini pun samalah. Lebih kurang dia punya tu ya. Kita tetapkan tu mengikut sifat-sifat tertentu. Right? Katakanlah kita setkan guru-guru 10 tahun 15 orang, guru yang 5 hingga 10 tahun berapa orang. So kita setkan macam tu. Ada tujuan-tujuan tertentu. Bukan kita pilih tu secara suka-suka, tetapi ada tujuan tertentu, sebab tertentu. Itu yang set sebagai pengkaji. And then satu lagi, kaedah persampelan snowball. Snowball ni, you tahu snowball kan? Macam air batu kepal tu kan? Sekarang ni dah tak jumpa air batu kepal. Dulu masa saya kecil-kecil sekolah tu, air batu kepal. Dia parut air batu tu, nanti dia daripada sikit tu, dia cantum-cantum air batu tu, dia ambil, dia kepalkan, jelas lama besar macam itulah. Kalau you tengok snowball tu kan, dia macam berbola salji tu kan. Daripada kecil dia jatuh daripada atas, dia bergolek sampai ke bawah tu dia jadi besar. Itu dipanggil persampelan snowball, berbola salji, dipanggil berbola salji. Okay, kenapa kita guna kaedah ni? Mungkin guru-guru teknikal ni yang kita setkan tadi, kita nak study tentang guru-guru teknikal yang mempunyai katakanlah guru-guru teknikal yang mempunyai latihan secara khusus dalam apa kita yang tetapkan, okey, dalam latihan secara khusus. Jadi kita tak tahu berapa, datanya pun tak ada. Okey, bila cek dalam sistem maklumat guru teknikal KL tu tak ada. Jadi kita cuma kenal 2-3 orang saja. Saya kenal adalah 2-3 orang sekolah di sebelah sekolah saya tu. So saya kenal dia, saya tanya dia adakah dia bersedia untuk dilibatkan dalam kajian. Mungkin kita approach dia macam tu. Alright, selepas dia mengatakan setuju, ada yang kita katakanlah kaedah yang kita gunakan itu secara temu bual ataupun soal selidik. Biasa yang berlaku macam ini biasanya menggunakan kaedah temu bual. Kaedah temu bual kerana kalau soal selidik ni biasanya kita elakkan yang macam tu sebab nanti jadinya lambat. Jadi katalah soal selidik ataupun temu bual, kita hanya tahu dia saja. Tahu dia saja. Jadi selepas kita bagikan soal selidik ataupun laksanakan temu bual dengan dia tu, kita tanya dia sebelum kita tutup perbualan tu, kita tanya dia, ada tak kenal siapa-siapa yang sama-sama ikut kursus kemahiran ni di KL? Oh, ada. Kawan saya yang di sekolah tu, dia pun sama dengan saya. Sekolah tu ada satu, sekolah yang satu lagi sekolahnya sebelah sini ada 3 orang. Itu pun sama ikut kursus dengan saya. So you dapatkan detail daripada dia and then you approach dia.
Satu situ, 3 kat sini. Dah tambah jadi 4. 1 tambah 4 sudah ada 5. Okay. Lepas itu you jumpa orang yang tadi 1 dan 3 tu, you tanya dia, selepas you dapatkan data, you tanya dia perkara yang sama. Ada tak you kenal kawan-kawan yang sama-sama ikut kursus yang ini? Oh ada. Saya dah mula. Daripada 4 tadi, katalah dia tunjuk 3 orang. Yang ini tunjuk seorang, yang ini tunjuk 2 orang, yang ini tunjuk 2 orang. Jadi tambah. Kan makin lama makin ramai. Itulah dia persampelan snowball. Persampelan snowball. Now, sekarang ni saya nak highlight beberapa perkara dalam kajian kuantitatif dan juga kajian kualitatif. Okay? Bukan saya nak sebut kajian kuantitatif hanya menggunakan kaedah persampelan rawak. Dia tak macam tu. Okay? Kerana apa? Kalau bergantung kepada kita punya tujuan kajian, katakanlah kita nak menguji hipotesis. Nak menguji hipotesis, jangkaan kita punya jangkaan kajian, hipotesis kita. Katakanlah kita nak menguji hipotesis. Biasanya dalam kajian yang ingin menguji hipotesis, persampelan yang sesuai digunakan adalah persampelan rawak. Persampelan rawak. Okay? Itu dia punya kiraan dia. Itu mencerita tentang kajian kuantitatif. Jadi biasanya dalam kajian kuantitatif, kebanyakannya menggunakan kaedah persampelan rawak. Persampelan rawak. Sebab you menggunakan data analisis, statistik dan sebagainya. Jadi dia memerlukan sampel yang dipilih itu merupakan sampel yang representatif. Sampel yang memang betul-betul mewakili jumlah keseluruhan populasi. Itu dia punya idea mudah dia lah. Jadi sebab itu, bila you kata sampel rawak ni, kan dia jumlahnya besar kan, jumlahnya besar. Ini biasanya berlaku dalam kajian kuantitatif. Ada juga kajian kuantitatif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Menguji hipotesis. Dia cuma nak jawab persoalan dan juga objektif. Jadi dia membuat kajian berdasarkan persampelan tidak rawak. Tidak rawak. Pun ada kajian kuantitatif yang macam tu, tidak rawak. Dia cuma nak tengok percentage dan sebagainya. Dia tak menguji hipotesis, tetapi dia cuma nak tengok dari segi situasi ataupun permasalahan semasa. Permasalahan semasa. So itu antara contoh yang kita boleh kata. Manakala kajian kualitatif, kajian kualitatif biasanya menggunakan kaedah persampelan tidak rawak. Persampelan tidak rawak. Kerana apa? Kerana satu, kan saya kata kajian kualitatif itu dia ingin melihat pengalaman individu secara mendalam. Secara mendalam. Dan kalau you ingat balik yang grounded theory, etnografi, naratif dengan kajian case itu, dia merujuk kepada satu-satu isu yang sangat signifikan, sangat menarik untuk dikaji. Contohnya, pengetua cemerlang. Pengetua cemerlang. Kita nak study tentang dia. Apa yang menyebabkan sampai dia mendapat anugerah pengetua cemerlang? Ataupun guru pakar dalam mata pelajaran KH, guru pakar di sekolah. So kita nak study dia. Kenapa sampai dia mendapat anugerah guru pakar? Jadi kita dah nampak dah, iaitu persampelan yang kita gunakan adalah persampelan tidak rawak. Right? Iaitu persampelan bertujuan. Iaitu kita nak study tentang guru-guru pakar dalam mata pelajaran KH di Kuala Lumpur. Dah nampak dah. Okay? Sebab kita nak explore pengalaman mereka sampai mereka mendapat anugerah. Mendapat anugerah guru cemerlang dalam subjek KH. Okay, so itulah dia persampelan yang kita boleh fikirkan dalam kita punya kajian. Alright.
Either dia kuantitatif ataupun kualitatif. So itulah dia perkara-perkara yang perlu diketahui, dalam proses memilih sampel daripada populasi keseluruhan. Alright, ada soalan sampai situ? Silakan. Mudah saja kan? Masih bersama dengan saya semua ni? Doktor. Ada doktor. Ada doktor. Okay. Tak susah sangat kan? Nampak pattern ni macam tu. Takat ni okey ke Jadi doktor? nanti tinggal tambah dia punya pembacaan tu daripada buku-buku. Buku macam contohnya kalau katakanlah you tak nak cari buku yang dalam bahasa Malaysia, buku Chow Yan Piao, sekejap saya cuba check. Yan Piao. Kita tengok dia punya ni, buku dia. Apa nama dia? Saya pun lupa lah. Sekejap. Kaedah penyelidikan. Cua tu, hai. Chow pergi memanglah tak jumpa. Ini pun sama, yang apa nama, yang you boleh tengok, sekejap ya. Ini contoh buku dia, dalam yang dijual di dalam Amazon. Ini kalau you nak belilah, okay. You boleh tengok kat situ and then beli buku tu pun boleh. Ini apa nama kaedah penyelidikan Chua Yan Piao ni pun bagus bukunya, pun bagus bukunya yang boleh digunakan, tapi tak pasti harganya berapa ni. Mana pula harga dia ni? Okay, so itu apa nama buku yang boleh difikirkan kalau you rasa you nak cari, ataupun Najib Ghaffar penyelidikan. Buku Najib Ghaffar ni pun samalah. Kita tengok ni apa? Penyelidikan pendidikan. Ni pun boleh. Ni pun boleh. Saya tak pasti ada ke tak ada ni. Jadi kita tengok apa benda ni. Ni lah dia. Ni pun sama. Buku ni dia ada cerita tentang ni. Cadangan penyelidikan. Ni you boleh order. You boleh order ni dan saya tak pasti berapa ringgit lah bukunya. Kalau nak nanti saya boleh carikan. Saya cuba carikan. And boleh dapatkan buku ni lah. Berapa ringgit lah. Ada duit. Tak ada, ada tulis duit lah. Ni penerbitnya UTM. Penerbitnya UTM. Ni so jadi yang tu yang saya maksudkan. Jadi you tolong semak, baca, and then saya yakin you nampak kat situlah proses yang dimaksudkan dalam populasi dan persampelan. Tak ada option. Maknanya kita kena guna prosedur-prosedur tertentu yang dicadangkan supaya pemilihan kita itu dilakukan dengan sah. Itu yang paling penting. Dilakukan dengan sah, adil, saksama dan boleh dipercayai. Itu dia punya cerita dia lah. Nanti kalau tak, nanti persampelan yang kita pilih itu merupakan pemilihan yang tidak tepat, tidak sah dan tak boleh dipercayai. Itu cerita dia lah. Alright, ada soalan? Sekejap ya. Okay, siapa yang tak ada hari ni ya? Semua ada ni. Siapa yang dah keluar ni? Nampak macam seorang tak ada ni.
Okey, ni ada 19. Ada yang siapa tahu siapa yang tak ada kat sini ni? Murni ada, Maria ada, Hafiz ada, nama ada kat sini lah. Harap-harap orangnya pun ada. Jangan nama ada kat sini, orangnya tak kat mana pergi. Okey, Arman ada, Aziza, Farah, Asila, Akmar, Kancana, Junaidah, Faizah, Rosita, Saizatul, Akmal, Shiva, Tony Chong, Suhail, Nur Aisyah. Siapa yang tak ada? Fahimah, doktor. Mana dia pergi? Dia driving rasa. Dia ke mana driving? Ke mana pula? Dia Malam-malam balik tu. kampung. Ada hal. Apalah. Patutnya bagi tahu, tak bagi tahu pun. Tadi dia ada. Sebab mungkin line tak ada kot. Dia drive sambil ada kelas. Ada penumpang, tak salah saya. Minta dia kontak saya tu. Kontak saya tu. Kalau ada apa-apa, you maklumkan saja kepada saya lah. Courtesy memaklumkan kepada saya you ada apa hal, and then kalau ada hal-hal penting you scan saja, you snap dia punya maklumat apa tu, surat ke apa ke, and then forward ke saya lah, WhatsApp ke saya. So at least saya tahulah you tak ada tu pasal ni pasal tu. Sama juga macam di sekolah, pelajar tak datang, kalau tak datang tak ada maklumat apa-apa, dikira ponteng. Itu dia punya cerita dia. Kalau ada maklumat, dia tidak hadir, dipanggil tidak hadir. Kalau dia walaupun ada surat, dia still tidak hadir. Dia tak ada kata ada surat tu dia dikira hadir, tak ada macam tu. Dia still tidak hadir. Tetapi tidak hadir dengan kenyataan. Ini di sekolah. Jadi dia punya peraturan dia masih berlakulah. Tidak hadir dengan kenyataan. Kalau tak hadir, tak ada kenyataan, itu dikira ponteng. Bila ponteng, itu yang dia punya tu, dia ambil kira dari segi kehadiran keseluruhan lah. Okay, so kalau tak ada, saya stop setakat tu. Untuk esok, jam berapa? 8.30? Kita start 8.30 boleh tak? Pukul 9 tak boleh ke doktor? 9 doktor tak boleh. 9 doktor? 9. Asal lambat no? Selamat doktor. Bangun ni pukul berapa ni? Itu malam. Bangun Pagi. subuh doktor. Pagi. Bangun pukul berapa tu sampai nak pukul 9 tu? Dia nak sarapan jam. Orang kan lepas subuh kan tak tidur. Doktor, agak-agak esok lama tak kelas? Belum kelas lagi dah tanya lama tak lama. Saya tanya je doktor. Kalau lama tak apa. Awak nak pergi mana? Dating Mana? ya Maria. Nak pergi mana? Awak nak tanya. Jujur. Saya tak apa ikut doktor lah. Kalau doktor kata lama tak apalah, lama tak apalah. Yalah, kalau tanya tu mesti ada cadangan tu. Agak lama ke tak, mesti ada cadangan. Kenapa? Ada hal ke apa ke? So dia ajak teman dia pergi beli barang, dia nak kahwin. Itu je lah. Kalau lama tak apalah. Kalau setakat beli barang nak kahwin tu, apa Saya nama? doktor, kalau tak boleh tak apa. Bukan, kalau setakat nak cakap dengan dia, setakat nak beli barang untuk kahwin tu, kedai buka pukul apa? Pukul 10 Taklah. Pukul 10. Tak tahu. Katalah kedai buka pukul 10. Pukul 10 sampailah pukul 10 malam balik semula. Maknanya carilah timing tu. Saya nak bagi tahu dia lah. Okey. So sekarang ni boleh tak besok kita start pukul berapa? Pukul 9? Boleh. Esok boleh doktor. Doktor pukul 9 doktor. Boleh doktor. Sarapan, jangan tak sarapan. Sempat jogging dulu. Bagus. Jogging biar sihat, biar sihat. Otaknya Sampai cerdas. tengah hari. Besok kita satu slot. Slot lah.
Okay? Doktor, besok saya sampai tengah hari boleh doktor? Tak apalah, you tengoklah, you tak boleh macam saya sebutlah, you bagikan maklumat, surat ke apa nama tu, makluman rasmi, kenapa dan sebagainya lah. Bagi saya, and then saya rekodkan sajalah. Okay? Okay, doktor. Sebab besok mau. Pukul 9 Pukul 9 Okey. Boleh doktor. Relax Okay, lagi. doktor. Alright. Okay, selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Alright, have a nice rest. Assalamualaikum. 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 Baik. Terima kasih doktor. Okay. Doktor. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum doktor.